الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال نفع الله به لرجل يوصيه. ماشي نعم. إلزم كل مكان تصفو لك فيه طاعتك ويطمئن به قلبك إن كان وطنك أو غيره. وقال لآخر يوصيه أيضا الله الله في الدعاء في المجامع وفي مجالس السادة وحال اجتماعهم فإن الدعاء كسهام إن أخطأ هذا أصاب هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, berkata Muslim rahimahullahu taala, wa qala, dan berkata ia, yaitu berkata Imam Haddad, nafa'allahu bihi, moga-moga memberi manfaat oleh Allah Subhanahu, memberi manfaat Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan berkat Imam Haddad. Ya rajulin, iaitu saat berkata Imam Haddad pada seorang lelaki, yusihi, dalam keadaan dia
memberikan wasiat kepada laki-laki tersebut. Qala wa qala nafa'allahu bi. Berkata ia Imam Haddad, moga-moga memberi manfaat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat Imam Haddad kepada kita ketika mana dia berkata kepada seorang laki-laki, yusihi, ketika mana dia mewasiatkan ataupun memberi tausiah kepada lelaki-lelaki tersebut. Okey. Tutup lampu satu. Yang pertama, nafa'allahu bihi. Nafa'allahu bihi. Nafa'allahu bihi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat bihi, dengan sebab dia, kepada kita semua. Okey. Di sana berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala berkenaan dengan apa tanda ilmu itu, apa tanda kita telah mendapat manfaat musannif ataupun pengarang kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada banyak situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana seseorang guru itu membuka kitab dan mengucapkan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Moga-moga kita mendapat manfaat dengan berkat ataupun dengan sebab ilmunya. Seringkali kita dengar, selalu kita dengar, cumanya apa tanda? Pasal apa? Setiap ulama itu, setiap tok guru itu, setiap asatizah itu akan memulakan pembacaan kitab, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Moga-moga kita semua mendapat berkat, moga-moga kita semua mendapat manfaat dengan sebab ilmunya. Baik. Jadi itu ialah kalimah du'aiyah, iaitu kalimat yang berbentuk doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimat Niza main sikit kat Mudin, pergi kat Nusrul belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda, apa tanda kita telah mendapat manfaat ilmu musannif? Apa tanda kita telah mendapat manfaat ilmu pengarang kitab? Berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Minan, tandanya ialah kita merasakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua orang baik, hampir semua orang baik, yang tak baik kita aja. Jadi ketika itu kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, ketika itu kita dah mendapat ilmu, kita dah mendapat manfaat ilmu musannif. Nah, itulah ilmu. Bila kita mengaji, bertambah ilmu, bertambah ilmu, semakin kita rasakan kita tu, semakin kita merasakan kita serba kekurangan. Itu ilmu. Tengok orang, lepas lah, baik semula lepas tu. Baik semula lepas tu. Baik semula lepas tu. Merasa orang semua baik. Tengok orang tu kata-kata dia baik. Tengok orang tu kata-kata dia baik. Tengok orang tu kata-kata dia baik. Mereka baik semua. Aku yang tak baik. Tu tanda kita dah mendapat ilmu, telah mendapat keberkatan ilmu pengarang kita. Tapi kalau bertambah ilmu, duk berasa diri baik, lepas tu orang tu tak betul, orang tu tak betul, tu orang tu tak betul.
berarti kita masih belum mendapat ilmu pengarang kitab, masih belum mendapat manfaat ilmu pengarang kitab. Nah, tu ilmu ni bila dia bertambah, dia bermanfaat, kita mendapat barakah daripada pengarang kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi fitrah ilmu tu akan merendahkan diri seseorang yang mendapat ilmu. Dia bukan meninggikan seseorang yang mendapat ilmu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Qala, jadi Imam Haddad berkata kepada seorang lelaki, yusihi, dalam keadaan dia mentausiahkan. Yusihi itu dia yusihi ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yusihi itu jumlah tu i'rab jadi hal. Yusihi jumlah tu i'rab jadi hal. Makna dalam keadaan dia mentausiahkan orang tadi, laki-laki tadi. Apa yang ditausiahkan oleh Imam Haddad kepada laki-laki tadi? Ilzam kulla makanin tasfulaka fihi ta'atuka. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilzam kulla makanin, lazimilah semua tempat, tasfulaka, yang boleh menyucikan buat engkau, fihi, di tempat tersebut, ta'atuka, taat engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilzam ni makna lazimi, lazimkan. Jadi ilzam ni maknanya alaika. Alaika ni dia ialah isim fi'il amar. Mana ilzam, mana wajib ke atas engkau, lazimkan diri engkau. Maknanya hang kena berwajib kat diri hang sendiri. Kena duduk di tempat yang kalau hang duduk tempat tu, taat engkau akan jadi baik. Faham tak? Contoh kita duduk di mana? Duduk Lampung. Contoh kita duduk di mana-mana. Rumah kita, kampung kita. Dengan sebab kita duduk pi mengaji tempat tu, soalan sinamat, kita rasa macam ibadat aku ni rasa-rasanya lain daripada sebelum-sebelum ni. Tempat tu kena pi kerap. Tempat tu kena pi wajib. Tempat tu kena di tempat kita. Tempat tu kena di rumah kita yang kedua. Itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah orang yang mengaji, duk pulang pi pondok. Jadi contoh macam dulu, Allahumma salli ala sayyidina, dulu ni tempat ulama-ulama banyak. Kalau kami belah baling tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu orang yang di sebelah baling ni orang main mengaji dekat Tok Jumat Lanai. Orang yang sebelah sik tu mengaji kat Tok Haji Saleh Sik. Jadi mereka ni tak pernah tinggal. Hari Sabtu soalan Sayyidina Muhammad, tempat pondok Tok Haji Jumat Lanai. Hari Jumaat tempat Tok Guru Haji Saleh Sik. Jadi tempat tu jadi rutin mingguan, mesti pi. Sehinggalah meninggal Tok Guru Jumat Lanai, maka hak di baling ni pun berpindah mengaji pula dekat Tok Guru Haji Saleh Musa di Pondok Sik. Maka lepas tu subhanallah, kesedaran orang mengaji makin bertambah. Daripada Sungai Petani, daripada Pendang, daripada Allah Ustaz, semua pakat pergi mengaji dekat Tok Haji Saleh. Sebab mengaji ni bila kita pi di pondok dia, kita rasa lain. Masuk pondok tu lain dah. Seronok dah. Bahagia dah, tenang dah, suka dah. Seolah-olah dia jadi cas bateri. Bila pi tu lain. Mana-mana tempat yang kita pi akan menyucikan ataupun membaikkan taat kita, ilzam. Hak tu kena pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maknanya
kena pi duk, kena pi mujalasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ilzam setiap tempat. Mana-mana tempat, setiap tempat. Bukan satu. Mana setiap tempat yang boleh menyucikan taat engkau kalau engkau hadir ke tempat tersebut, wa yatma'innu fihi qalbuka. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, dan menenangkan tempat tersebut hati engkau. Hati ni dia berbicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita pergi sebuah tempat, kata seronok tempat ni, tempat siapa? Tu bahasa hati. Bila kita masuk sebuah tempat, wah tempat ni serabut dah. Tempat tu jangan pick up. Sebab tu tak baik untuk hati kita. Contoh. Tempat yang, contoh, di Kuala Lumpur ni ada juga tempat yang kita pergi tu kata, ya Allah, serabut ni. Tapi jangan pick up sangat. Tempat tu kalau nak pergi ada hajat, pergi beli barang balik. Jangan duduk lama. Dia bagi kesan. Kesan yang tak baik dalam diri kita. Jadi, kesan tak baik ini, yang pertama lah, musim Covid ni, dia tempat yang kita boleh berhimpun, ada tempat tak boleh berhimpun. Kita duduk di akhir zaman ni, dia banyak unsur-unsur sihir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi kedai makan, kita berhimpun di kedai makan. Tengok juga kedai makan tu pun. Hati rasa apa? Kata bahasanya, istafti qalbak, tanya hati engkau. Kita pergi tanya, kita rasa macam mana? Kata selagi mana hati tak selesa, jangan duduk. Ini dipanggil scan. Dipanggil scanner. Scanner dipanggil firasat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Scanner ni, dia kuat tak kuat, ikut iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau iman kita kuat, kita duduk tu, tak seronok lah, mai dah, dia tangkap tu. Tempat tu tak baik untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil saya berjalan tu mantau, tengok daripada satu kedai ke satu kedai ke satu kedai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi scanner ni buka siap-siap. Macam mana perasaan kita dengan kedai ni? Bagaimana kita rasa dengan kedai ni? Sebab kedai-kedai ni pun kadang-kadang dia buat benda tak elok. Dia baca, dia ada guna-guna, dia ada apa ni, ilmu dia. Ilmu pelarih dia panggil. Tu unsur-unsur tak baik tu. Kadang-kadang dia buat ke orang pula, dan bagi larih dia buat ke orang sebelah tak elok. Kedai tu unsur tak baik. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kesal macam mana tu? Iman kena kuat. Perkuatkan iman. Macam mana cara perkuatkan iman? Banyakkan taat. Jadi bila kita duduk, kita akan kena kesan-kesan kedai tu. Tak kira dia ambil daripada Siam ke, Hindu ke, apa ke, kita akan kena. Kita makan nasi, kena sikit. Kita ambil gulai, kena sikit. Unsur-unsur tu. Itu balik rumah letih, tak larat, lesu. Tu jaga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedai-kedai yang jadi kedai-kedai macam tu, kedai yang ditumpuan macam tu, orang ni dia passion pula. Kalau kedai tu ramai orang, dia kata sedap ni. Betul tak Kak Sudah? Tentu lepas melunggu, tentu lepas akan kena. Kita ni suruh cari kedai ramai orang ni, buat cara ni sedap kedai ni. Kedai tu bukan kadang-kadang risiko, kadang-kadang. Kedai tu siapa pun tak masuk. Tak masuk, tak ada orang. Kita hukum banyak, sedap. Tak ramai orang, tak sedap. Kita tak baca risiko diri kita sendiri. Bila unsur macam tu, dia bukan unsur ta'at dah. Dia panggil unsur yang bukan taqwa dah. Sedangkan Nabi kita SAW suruh kita makan makanan orang bertakwa. Nabi kata,
la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi kata, kamu jangan makan melainkan makanan orang bertakwa, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Kalau dia sendiri sudah menggunakan kedai itu, habislah, takwa letak mana lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni nak scan ni, ni Tuhan bagi deria yang 6 ni. Hak ni yang boleh kesan. Baik tak baik, kedai ada. Hak duduk. Hak kita nak masuk dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu Allah bagi dah kita untuk mengesan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tak baik. Kita masuk rumah orang, rumah punya hebat, masuk-masuk kita rasa macam tak seronok. Ada rumah macam tu. Tapi ada rumah yang sederhana sangat. Saya masuk-masuk, Allah, awak tenang ha? Macam orang berziarah rumah Pak Sumi. Bukan masuk dalam rumah lagi pun, dia halaman tu sampai pada pengalaman dah tahu lah, masuk-masuk, ish awak syok kan awak jeli macam ni tu masih belum duduk di ruang duduk dengan Pak Sumit. Jadi subhanallah, pasal tu dia panggil kesan daripada taat. Maka tempat yang kamu pergi kamu rasa tenang ni sebab tenang Allah, tenang ni sebab zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir itu menenangkan hati. Zikir ni dia tinggal tenang. Malih zikir masalah Sayyidina Muhammad, bila mana malih tu tamat, kita pakai balik, jadi tempat itu kesan zikir itu ditinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kata musannif, tempat yang kamu pergi kamu rasa seronok taat kamu. Pernah rasa? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kita kata macam pusat pengajian, macam masjid. Contoh masjid-masjid. Kadang-kadang masjid ni dia bukan masjid baru, masjid lama. Kan? Tapi kita masuk kata rasa lain. Pasal apa? Sebab kesan taat juga. Macam juga orang tua. Setengah-setengah orang tua kita rasa seronok tengok muka dia. Pasal apa? Kesan taat dia. Masjid lama, umur lama, bila dia lama tu keistimewaan dia masalah Sayyidina Muhammad, banyak orang mayang dalam dia, banyak orang berzikir dalam tu, banyak orang beriktikaf dalam dia. Jadi sebab banyak itulah menyebabkan masjid itu lain daripada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Masjid baru, nama pun baru, orang baru semayang, orang baru iktikaf. Allahumma salli ala sayyidina, takkan sama. Jadi begitulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat yang dimakmurkan dengan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita sedih sikit bila mai ujian yang menimpa kita ni, setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau jadi suram. Dah tak boleh semayang. Mari ni kita nak raya maghrib, urusan dia lah Ustaz, salah Sayyidina Muhammad. Semua depan masjid, semua kunci, semua tutup rapat. Sedih. Dengar dalam masjid orang duduk semayang, tapi nak berhenti tak boleh, sebab tutup. Mangga lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina. Ini musibah pada umat ni. Tak pernah berlaku dalam sejarah umat Islam di Malaysia ni kena kunci masjid. Tak pernah lagi. Tapi ada masjid yang mesra perasaan orang. Dia buka sikit, dia kata kami semayang, nak masuk semayang boleh. Ni satu penderaan ni pada orang nak semayang ni.
Bila cari-cari tak ada, bila cari-cari tak ada, akhirnya yang buka untuk kita semayang ialah surah Petronas. Alhamdulillah. Surah Petron. Jumpa sebelum tu Syekh minyak, tengok Cina tak ada surau. Depan tu sikit Saudara Sayyidina Muhammad berhenti semayang, panda food, apa-apa lagi lah tu hak semayang, nak cari masjid tak ada. Tentulah yang ada pun, alhamdulillah masih ada orang yang nak semayang. Alhamdulillah semayang tentu. Ustazah pula tanya, tak mana muslimat? Mana ada muslimat? Semua muslimin-muslimat. Tempat tu untuk muslimin-muslimat semayang, muslimin-muslimat. Jadi ada tu masjid saya tengok, tu imam dia ni jemaah tabligh. Dalam masjid, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam masjid ada beberapa orang yang boleh main. Sebab PKP, ni sambung lagi, PKP, kalau PKPB, okey sikit. Ya subhanallah, masalah Sayyidina, tu imam ni, pada saya hebat lah. Sebab dia masih menceriakan masjid, dia buka lampu semua. Walaupun masalah Sayyidina Muhammad, masjid tu, orang tak main, tak boleh hadir semua, ramai, tapi dia masih menceriakan masjid. Tapi ada masjid surah lampu tak buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau maknanya apa makna dia? Tuhan sebenarnya dia bagi kita, dia suruh kita muhasabah. Dulu waktu hampa duduk dalam kemeriahan menghadirkan diri dalam masjid, mungkin hampa tak fikir ni akan berlaku kat hampa pada hari depan. Betul tak? Maknanya kalau kita boleh hadir masjid balik, kena sujud syukur sebab Tuhan bagi balik. Lah Tuhan tarik. Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat baik cara mana pun tak tambah kesempurnaan dia. Kita buat cara mana pun ibadah tak menambah kesempurnaan dia, sebab dia Tuhan yang maha sempurna. Kalau kita mengurangkan taat kita pun tak kurang kesempurnaan dia, sebab dia Tuhan yang maha sempurna. Jadi apa yang manfaat tu siapa dapat? Kita dapat. Tuhan tak bertambah manfaat dia sebab dia dah sempurna. Kita. Hak PKP hak pertama lagi teruk. Berhenti dia RNR, tarik terus. Lah ni boleh masuk juga. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Qala in kana watanaka aw ghairahu. Baik, tak kira sama ada tempat yang kamu rasa tenang itu negeri kamu sendiri ataupun selainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jika adalah tempat yang tenang itu ialah negeri kamu sendiri ataupun selainnya. Contoh kita kata kita ni duduk di Kedah, tapi di Kelantan lah, ya Allah. Kalau masuk Kelantan rasa lain langsung, contohnya kena ilzam. Tempat tu menambah iman kamu, tempat itu menyucikan taat kamu, tempat itu memberi tenangan pada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala li akhara. Dan Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Ustaz dulu, waktu budak-budak dulu, Ustaz mengaji Ustaz Mahmud. Adik Ustaz mengaji Pondok Lanai. Dia berguru dengan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Ustaz Zul Khairi. Ustaz kalau balik kampung, Ustaz selalu suka pergi duduk dengan dia di pondok dia. Tumpang dia di pondok dia. Seronok tu waktu maghrib lepas berzikir. Allahu akbar. Zikir lepas hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hidup. Lepas maghrib tu zikir. Zikir, ya Allah. Suka sangat. Hidup ni sebab lepa bukan sakat la ilaha illallah, tapi di hati lepa tu, lepa orang mengaji orang pondok, lepa tak di hati nak buat apa. Allahumma salli ala sayyidina.
Kita zikir dia lain tak jadi macam tu. Kita zikir dengan dia jadi hati kita. Allah orang lah pakai Zouk lah. Tahu Zouk? Ada satu disko di Kuala Lumpur nama The Zouk. Apa ibu minta maaf macam tu? Disko dia ya betul lah, bila mana dia menari-menari tu dia nyanyi tu dia ada Zouk kan, tapi dia buh nama The Zouk. Hak kena tangkap apa, ada artis dulu ada kena tangkap apa orang tu ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Di pondok lain ketika tu. Ketika zikir ni Allahu Akbar. Kita pun rasa. Okey. So nak orang yang pasang, kalau kita pasang speaker macam ni kan, speaker tu soalan Sayyidina Muhammad. Dia kalau speaker ni, speaker hak baik, dia kena kedum. Dalam ni pun bunyi juga kedum. Kompang, gendang yang baik. Bila dia pung tu, bila dia betul cara mana pembuatan dia tu, dia rasa. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kedum ni, dia punya speaker tu, hak ni boom. Dia jadi berentak sama. Betullah zikrullah. Merana orang berzikir ni bila mana ditamatkan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kullaha. Bila dia habis tu, Allah habis dah, kami nak sambung lagi. Betul tak? Bila dah start La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bila? Betul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul? Kalimatu haqqin alaiha nahya wa ala namus wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatika ya Allah ya Arhamar. Bila tutup tu ya Allah habis dah. Tu nak main lagi lah. Nak main lagi. Ustaz tengok satu orang yang dia zouk betul ni. Dia kalau duduk di belakang, dia sampai ke depan tu. Berbayang tengok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ke depan tu. Sampai orang yang tahu ni hak tak apa, hak tak apa zouk ni betul kat kepala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tentu kita suka tu orang duk pergi kat Syekh Faiz kan. Sebab suka. Malih tu teringat. Orang yang ngaji sama juga, dia duk pergi, duk mai sebab dia rasa tempat tu kena selalu ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil dalam bahasa kita cas bateri. Mana? Tak habis lagi. Cas lagi. Tak habis lagi. Cas lagi. Handset kita jangan bagi mati terus. Rosak handset. Handset kita tu nak cas, jangan bagi habis langsung. Rosak handset. Mana sikit-sikit tu ada tu. Cas. Siap. Soalan saya. Jadi kalau habis langsung, nanti rosaklah bateri tu. Pasal dia nak ambil balik tu daripada kosong, zero tu, nak naik balik 1, 2, 3, 4 tu. Oi, teruk kau. Cuba tanya dia, teruk tak teruk? Cuba tanya handset kita, teruk tak? Teruk. Habis jangan bagi habis sangat. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, dia nak habis tu. Cah. Jadi kita ni tak sampailah habis down terus iman kita, kan? Berasa kurang tu, mana cah tambah. Topak, jangan bagi habis. Wa qala li akhara yusihi aidan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan berkata Imam Haddad kepada orang lain pula. Yusihi aidan, memberi nasihat juga, memberi tausiah juga. Allah. Dia kata apa? Allah. Fi du'ai fil majami'i fi majlisis sadati wa hal istima'ihim. Kata dia, doa fil majami', tempat perhimpunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi majalisis sadah, di tempat para sadah. Pada sayyid. Sadah ni merujuk kepada orang-orang yang kita boleh kata ya sayyidi. Kan? Kalau bahasa orang Yaman, Yazidi.
Jadi maknanya di majlis orang-orang yang utama. Dulu kami dia buat perbezaan, banyak orang yang ternama tapi belum tentu dia utama. Orang ternama belum tentu utama. Ternama ni di sisi orang, utama di sisi Allah. Banyak orang yang nama ada dalam masyarakat tapi belum tentu nama ada pada sisi Allah. Sahadah Sayyidina Muhammad. Ini sadah ni ialah orang-orang utama. Baik, kita kata ya sayyidi, kaifa halukum ya sayyidi? Ya sayyidi. Ini malih-malih utama, orang-orang utama pada sisi Tuhan. Baik, wa hal istima'ihim, dan ketika perhimpunan mereka, istima'. Ustaz dulu waktu muda, waktu budak-budak dulu dalam umur belah-belah tu, waktu tu zaman disegarkan, dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muzakarah ulama. Jadi muzakarah ulama ni yang dianjurkan oleh Parti Islam Malaysia ketika itu, lalu berpindah-pindah dibuat di antara pondok ni, mana dalam bulanan tu adalah muzakarah ulama. Ulama ni hebat, ulama tua-tua waktu tu. Waktu tu ulama tua-tua bawa kitab tu, kitab tebal-tebal, lepas muzakarah apa, bawa kitab. Sahadah Sayyidina. Bila mutakhir ni, waktu tu Ustaz Umar 16 tahun. Sesah dengan ulama ketika tu Pak Lun Syekh Muhammad. Janggut waktu tu hitam lagi, dia muda lagi. Ustaz pun tak sangka, dengan izin Allah Ta'ala lah, Sahadah Sayyidina Muhammad. Lepas balik Mesir, balik Malaysia ni, Sahadah Sayyidina Muhammad meniti perjalanan dengan takdir Allah dan izin Allah. Ketika tu Pak Long Syekh Muhammad jadi ketua dan ulama, janggut dah putih, ustaz jadi si usaha dia. Tu katakan nikmat Tuhan bagi. Waktu umur 16 tu buat muzakarah ulama di pondok dia. Dia muda lagi, hitam lagi ni. Kita ikut muzakarah ulama. Suka kat ulama. Tengok ulama baik, tengok. Orang tu cakap tengok orang tu. Orang cakap tengok orang ni. Orang tengah cakap tengok orang, suka tengok. Kita pasal kita bila kita ni nak mengaji, kita rasa diri kita tak ada ilmu, kita nak mengaji, dapat ilmu. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, satu masa lepas 16, ustaz balik Mesir umur 26, 10 tahun lepas tu. Lepas tu 10 tahun lepas tu 36. Ketika tu lah Sahadah Sayyidina Muhammad 36 ke 46 tu dulu. 30 tahun, umur 46. Jadi waktu tu jamaah pilih ustaz jadi si usaha dia orang ulama Pah Kedah ketika tu. Jadi duduklah dengan Pak Long Syekh Muhammad, dia ketua, ustaz si usaha. Jadi banyak dapat belajar. Antara yang saya nak cerita. Yang saya nak ceritanya, satu masa tu ulama berprogram di Langkawi. Tu ni pihak Rustia kata, Ustaz kena tidur dengan Pak Long Syekh Muhammad. Jaga dia sebab dia jantung. Dia tak sihat. Tak apa. InsyaAllah. Saya nak cerita. Bila duduk dalam bilik tu, Ustaz tak tidur atas. Sebab kita tak ada makam duduk tidur dengan dia. Kita kena duduk bawah. Dia kata, mai duduk atas. Tak apa Balong, saya duduk bawah. Duduk bawah. Dia pun tahu. Kita tak boleh duduk dengan dia. Tapi akhlak dah, mai duduk atas ni. Tak apa, saya duduk bawah. Tengok nak buka waktu nak tidur tu dia seberkah ubat tu kalau makan kenyang masa tu. Pasal banyak makan. Pak Lo itulah dia kata tahan dengan ubat dia kata. Dia kalau jalan-jalan penat. Tapi saya takjub sepanjang malam tu Pak Long tidur malam dia tak boleh tutup lampu kot. Saya pun boleh tidur tak tutup lampu. Sepanjang malam tu subhanallah Sahadah Sayyidina Muhammad tidur, setiap kali beralih kanan Allah,
Setiap kali beralih kiri, Allah. Tidur pula. Kali pula. Allah. Dia boleh buat dengan sendiri ke tu? Tidur lena. Tapi mulut tu Allah. Dia sedap ke tak tahu. Cuma saya tak tanya, Pak Long sedap kalau kata Allah tu. No? Sepanjang tidur malam tu sampai subuh, saya dah dengar tu Allah. Saya ni insya-Allah lah maknanya tidur ni saya tak tidur mati. Ada seorang kawan saya tu, bini tidur mati. Allah, balik rumah ketuk pintu tak buka, bini tak buka. Lupa kunci. Akhir Ali ragas rumah tu. Nak masuk rumah juga. Dia dah tahu rumah dia kat mana boleh masuk kan. Betul buka pintu, hamba bini aku tidur mati. Telefon tak angkat, ketuk tak buka. Saya ni insya-Allah lipas lalu tepi telinga pun jaga insya-Allah. Insya-Allah lah. Jadi tak jerak tidur tu tak tidur. Tidur. Tapi insya-Allah lah masalah Sayyidina Ahmad. Jadi subhanallah, saya tengok Ustaz dia tahu. Saya tidur tapi dia boleh sembang dengan saya. Tanya dia. Tidur lena dah. Dia tanya, saya boleh jawab tak? Tapi tidur tu. Jadi subhanallah, Pak Long ni dia kali kanan Allah, kali tak tahu. Mana hati tak lupa Allah. Tu kata ulama kita, jangan buat sembarang pada ulama kita. Baik. Jadi subhanallah, waktu nak mati. Ni cerita anak dia. Dia meninggal kalau telah saya ingat menjelang tengah malam. Maghrib tu dia kata, ya Allah, banyak sangat buah-buah ni cantik, sedap-sedap ni, tunjuk buah. Anak dia kata, ya Allah, ya. Anak dia teriak lah, nangis lah. Tuhan tunjuk dah balik lah buah-buahan di syurga. Pak tu Syekh Muhammad tu saya konsisten betul dengan waktu tu, dengan istiqomah betul dengan dewan ulama. Saya duduk dengan ulama. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya tak ulama pun. Tapi walaupun kita tak ulama, tapi kita duduk dengan ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah banyak ilmu duduk dengan mereka. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau duduk dia malih mereka, doa kita ada masalah banyak kan? Ada masalah banyak. Ala Sayyidina Muhammad. Doa di malih-malih ada sadah, ada para ulama tu. Doa tu makbul. Di rumah ada masalah, di tempat kerja ada masalah, pi duk malih ilmu, ada depa. Angkat tangan, Allah tangku, angkatlah. Ni sebab itu bila kita duduk ni, kita mula malih kita angkat tangan tu. Barakah. Dulu kita tak reti. Yang pertama, anak-anak semua ni, semua kita ni tolong angkat tangan. Waktu bila mula malih tu tolong ustaz. No? Sebab yang paling penting sekali seseorang nak mengajak, di permulaan dia nak buka malih. Itu paling penting sekali. Jadi kalau anak-anak ni, semua mereka ni mengaji, lama mereka tahu. Mereka tahu. Saya kalau saya buka malih, kanan saya tak tengok, kiri saya tak tengok. Sebetul ya. Sebab hak tu paling penting. Kalau hak tu saya tak dapat ilmu. Saya tak dapat waktu tu, tak dapat ilmu. Saya tak mau mengajak daripada ilmu saya. Saya nak mengajak ilmu daripada dia. Saya mengajak ilmu saya tak ada ilmu. Macam saya duk kata, saya tak ada ilmu. Jadi, pasal apa saya suka mengajak? Sebab saya dapat ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, itu penting. Jadi, bila anak-anak tolong angkat tangan macam tu tolong ustaz. Tolong ustaz. Dengan sebab berkat semua ni, ikhlas, semua nak ngaji, jadi tolong sikit. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, di penutup, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi, amin. Angkat amin. Tu dia pembukaan tu. Baik. Jadi dalam tu juga, bila ustaz dapat, antum semua dapatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu bawa doa kita sama. Orang kita masalah kita mengaji, kita dengan orang kan bawa sama.
Bila amin tu buka semua. Amin. Makanya tentulah diangkat semua doa kita insya-Allah. Itu kata Imam Haddad, Allah fi du'a fil majami' wa fi majalis sadah wa hal istima'ihim. Dia kata Allah ni sebenarnya di hati dia. Allah. Di dalam doa, dalam perhimpunan di majlis sadah wal istima'ihim wa hal istima'ihim, dan ketika berhimpun ataupun istimak para ulama. Allahumma salli ala sayyidina. Tak tahulah Allah yang dia kata lah hati dia tu apa. Lah hati Imam Haddad tu apa. Dia tak terjemah mai pasal benda tu, tak boleh cerita. Dia main dengan Allah ya. Allah. Doa kalau ada kita duduk dalam majlis para alim ulama, para sadar. Itulah bahasa Imam Haddad. Dia main dengan kalimah Allah ya. Macam kita Allah. Kita tahu sebab kita kata Allah. Panjang bunyi Allah. Itulah hati lah, bahasa hati. Kadang-kadang Allah. Tu lain pula. Allah, kita berterkejut apa dia ni? Lupa benda tinggal di rumah. Lah dia terlupa, kita terkejut. Buat kata elok lah, sadah lu buat yang tu. Wah, kata elok. Allah. Apa dia? Dia tinggal apa lah. Mujak jantung, tak sakit jantung. Kita korban tuan tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebab kata dia fa inna du'a kasiham, sebab doa tu seperti panah. In akhta'a hadza asaba hadza. Kalau tak kena hak ni, kena hak ni. Faham tak? Sebab tu orang tembak kan, orang tembak. Pasal apa tembak tak pergi peluru ke? Banyak peluru keluar. Tembak tembak tu. Orang perang, orang patut tembak bagi tepat. Nyorok balik. Tembak balik. Dia tembak pasal kalau tak kena hak ni, kena hak ni. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Baik. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i pakar panah. Kalau dia memanah 10, tak kena satu halis semua kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, begitulah doa. Doa ni kena banyak. Di majlis perhimpunan para awliya, ulama, dalam masjid, lepas sembahyang. Kena berdoa panjang masa. Jumpa orang soleh-soleh, kena kata macam ni. Tolong doa kat saya. Tu orang soleh. Salafus soleh dulu-dulu kalau jumpa orang soleh, tak pernah tinggal. Dia akan kata, tolong doa kat saya. Dia kata insya-Allah, mau cukup lah. Insya-Allah. Cukup lah. Baik. Kalau tak makbul di sini, makbul di sini. No? Maknanya dalam semua situasi tu, pasti kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, dia macam makan ubat tak? Bila sakit, makan ubat tu. Orang kata makan ubat tu lega penyakit, makan ubat tu. Lepas tu orang hampak pula, ubat tu lega penyakit, makan ubat tu. Lepas tu makan semua, lepas tu lega. Kata makan ubat apa lega? Dia kata tak tahu, makan semua. Tak tahu hak mana satu. Begitulah doa. Doa bagi banyak supaya kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Sayyidina Muhammad dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Masuk. Nasihat tak? Weh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه
Alhamdulillah, penaja kita pada pagi ini ialah Mahani binti Syafi'i Sungai Petani, Siti Ayu Azura binti Yusuf Taman Lestari Putra Sri Kembangan. Yang ketiga, arwah Mek binti Yatim. Yang keempat ialah Nafiza binti Ahmad sekeluarga, Banun binti Arifin, Mak arwah Baharum binti Khalid dari Taman Resak, Changlun, Kedah. Resak lah, Changlun. Resak ke resak? Resak. 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 Changlun, Kedah. Yang kelima Norazila Mat Kamal bin Tulu, Sarawak. Yang keenam, Puan Tis keluarga daripada Kuala Lumpur. Moga Tungguru untuk doakan untuk arwah bapa saya Rahnun binti Abdullah, Muhammad Syarif binti Mak Jalid, juga untuk anak-anak Muhammad Afham Hilman binti Muhammad Arifin yang akan menduduki ujian penerbangan pada 7 dan 8 Februari ini. Kekalkan kedudukannya di dalam perkhidmatannya Asia. Moga-moga Allah mudahkan urusannya, insya-Allah. Juga untuk semua anak-anak. Amin. Yang ketujuh, anak-anak Sanusi bin Yusuf dengan Tani. Yang ke-8, hamba Allah dihadiahkan untuk bonda dan ayah. Semoga Allah mengurniakan kesihatan yang baik untuk mereka, insya-Allah. Iaitu tinggal di Seri Kembangan, Selangor. Yang ke-9, Puan Baidah, Puan Maznah, Puan Mardina, Puan Mardiana tinggal di Jitra. Moga-moga Allah SWT sembuhkan ketumbuhan dalam kepala Maznah, dan moga-moga Allah SWT bagi kesembuhan pada ketumbuhan di kepala Puan Maznah, dan doakan kami sekeluarga serta seluruh umat Islam menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa serta dimasukkan dalam syurga bersama Rasulullah SAW. Doakan kami sekeluarga serta zuriat keturunan menjadi pengamal dan penghafal Al-Quran dan menjadi ulama yang warak dan zuhud. Yang ke-10, penaja kita ialah Muhammad Nizwan bin Nur Sara Masyitah dari Matin, Perlis. Moga-moga Allah SWT bagi kemudahan dekat mereka di dunia ni dalam menempuh hujan-hujan dalam hidup ni, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT bagi kemudahan mereka juga untuk melalui kehidupan di akhirat esok. Moga-moga Allah SWT bagi jadi mereka dan kita ialah insan-insan yang selalu mendapat rahmat dan pilihan daripada Allah SWT dalam hidup ni, dalam nak menjadi hamba Allah yang nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Moga-moga Allah jadikan mereka dan kita selalu berhati merendah, kita selalu dipandang Allah dengan sebab hati kita yang merendah. Moga-moga Allah bagi rezeki mereka murah. Moga-moga Allah bagi kemudahan mereka untuk melalui setiap ujian dengan mudah, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi mereka lahir daripada zuriat mereka keturunan yang baik-baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan mereka pada sisi Dia, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala. Wal 'asri.